Sejak berdirinya negara Mesir, para tokoh pendirinya telah melancarkan gerakan nasionalisme dan ukhuwah sejarah keseluruhannya. Terdapat banyak tokoh dan pengasas negara Arab seperti Taufiq Kamal, Muhammad Ali, Muhammad Naqib dan Gamal Abdel Nasser. Nasser merupakan seorang tokoh yang mempunyai pengaruh yang paling besar dalam negara tersebut. Bahkan pengaruhnya itu bergaung sampai ke negara lain, baik Arab, Asia dan juga Afrika. Gerakan yang dilancarkan oleh Nasser dalam membangunkan negara Mesir adalah dinamakan sebagai nasionalisme Arab. Nasionalisme Arab ini merupakan sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan atas kesamaan bahasa, politik dan ekonomi bagi negara di tanah Arab seperti Mesir, Syria, Yaman, Jordan dan Arab Saudi. Nasser merupakan satu-satunya pemimpin Arab yang berani menentang pihak penjajah dan merupakan hero bagi bangsa di rantau Asia Barat. Dalam pada itu, Nasser ini terkenal dengan idea nasionalisme sebagai asas pemerintahan. Antara idenya adalah anti penjajahan Barat, anti Israel, anti monarki, pro-sosialis dan penyatuan Arab. Perang Suez ini telah berlaku pada 29 Oktober 1956 dan berakhir pada 7 November 1956. Dan peperangan ini telah melibatkan 3 buah negara iaitu British, Perancis dan juga Israel. Perang Suez ini juga dikenali sebagai serangan 3 berpihak, Perang Sinai, Suez Sinai dan sebagainya. Selepas Presiden Mesir itu Gamal Abdel Nasser yang telah menelisem terusan Suez itu, yang mana merupakan laluan air berharga yang mengawal 2/3 daripada minyak yang digunakan oleh Eropah. Nasser bertindak balas terhadap keputusan Amerika dan British dengan mengisytiharkan undang-undang tertera di zona terusan dan merampas kawalan syarikat terusan Suez, meramalkan bahawa tol yang dikutip daripada kapal yang melalui terusan itu akan membayar pembinaan empangan dalam tempoh 5 tahun. British dan Perancis berasa bimbang terhadap Nasser yang mana mungkin akan menutup terusan dan memantau penghantaran petroleum yang mengalir dari Teluk Parsi ke Eropah Barat. Apabila usaha diplomatik untuk menyelesaikan kes ini gagal, Britain dan Perancis secara rahsia menyediakan tindakan ketenteraan untuk mendapatkan semula kawalan terusan. Antara faktor keberkesanan ideologi Arab nasionalisme ini ialah pengamalan anti-monarki oleh Gamal Abdel Nasser, Muhammad Naqib dan juga Anwar Sadat sepanjang pemerintahan mereka sebagai pemimpin Arab di Mesir. Seperti yang kita tahu, definisi monarki ini adalah pemerintah monarki akan memerintah negara mereka sepanjang hidup dan mereka ini juga mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan mereka. Pemimpin-pemimpin Arab ini telah mengamalkan ideologi Arab nasionalisme dalam pemerintahan apabila pemimpin Arab ini telah merasakan sistem monarki mempunyai banyak kelemahan yang dilihat dalam perang yang berlaku antara Arab dan juga Israel, yang dimana telah memperlihatkan bahawa pemerintah golongan monarki ini yang semakin lewat dalam mengatasi perang tersebut. Melalui perang ini juga telah meningkatkan kebencian mereka iaitu pemimpin-pemimpin Arab terhadap golongan monarki kerana ketidakcekapan mereka serta kehidupan mereka yang mewah. Dalam hal ini, sistem pemerintahan monarki Mesir hanya akan membuat kebencian kepada masyarakat semakin meningkat. Pemerintahan tersebut hanya memihak kepada raja, bangsawan, tuan tanah dan juga kerabat-kerabat yang disenangi oleh raja, manakala kepentingan rakyat akan diabaikan oleh pemerintah demi kesenangan. Oleh itu, pemimpin Arab telah mengutamakan rakyat mereka kerana mereka beranggapan bahawa ianya merupakan satu kewajipan mereka. Malah, mereka juga menjalankan pemerintahan secara demokrasi dan juga berlaku adil sebagai satu konsep ideologi nasionalisme. Hasil daripada anti-monarki ini, pemimpin Arab berjaya berunding dengan tentera British untuk bermundur daripada terusan Suez dan menasionalisasikan terusan Suez dengan berhadapan dengan kuasa Perancis, British dan juga Israel, dan pada penghujungnya telah memperlihatkan bahawa keputusan dunia yang menyebelahi Mesir dan juga pemimpin Arab. Saya Camilla Anna Martin, nomor metrik BA 19110517. Keberkesanan ideologi Arab nasionalisme terhadap pihak Arab dalam Perang Suez. 1956 boleh dilihat apabila Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser mempersatukan bangsa Arab melalui Arab nasionalisme. Pemimpin Mesir iaitu Gamal Abdel
Nasir mempunyai keinginan yang tersendiri dalam mewujudkan bangsa Arab bersatu sepanjang sejarah. Nasionalisme ini tidak hanya berkembang di wilayah Mesir sahaja, malah berkembang menjadi nasionalisme Arab atau pan-Arabisme. Oleh itu, persatuan Arab ditubuhkan bagi mempersatukan bangsa-bangsa Arab dalam satu wadah untuk menghadapi orang asing dan mewujudkan kemakmuran secara bersama. Pada tahun 1956, berlaku satu perang yang dipanggil sebagai Perang Suez, di mana Mesir telah diserang oleh Inggris, Prancis dan juga Israel disebabkan oleh rasa tidak puas hati dengan tindakan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser yang menutup terusan Suez. Panjang peperangan berlaku, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser mengalami kekalahan yang teruk sehingga menyebabkan ekonomi negara merosot dan banyak prasarana dihancurkan. Walau bagaimanapun, Presiden Mesir yaitu Gamal Abdel Nasser sentiasa disokong oleh bangsa Arab dan nama beliau sentiasa harum di mata bangsa Arab. Hal ini berlaku sedemikian kerana kegigihan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser yang tetap memilih keputusan di pihak rakyat. Sejajar dengan ini juga, ideologi nasionalisme mutlak diwujudkan kerana keterkaitan yang erat antara pejuang bangsa Arab dalam menyingkirkan dominasi asing dan melawan Israel. Semasa menghadapi ancaman daripada pihak luar, bangsa Arab saling bergantung dan saling bekerjasama di antara satu sama lain. Dengan ini dapatlah dilihat bahawa ideologi Arab nasionalisme ini didapati berkesan dalam menyatukan bangsa Arab. Semangat yang saling bekerjasama dan bersatu telah menyebabkan bangsa Arab sentiasa menyokong Presiden Mesir walaupun mengalami kekalahan yang teruk semasa Perang Suez 1956. Nama saya Anastasia, pelajar sosiologi dan antropologi sosial, akan membentangkan faktor yang menyebabkan keberkesanan ideologi Arab nasionalisme terhadap pihak Arab dalam Perang Suez 1956. Sifat anti penjajah Barat yang ada dalam diri bangsa Arab. Hal ini demikian kerana negara Barat, yaitu kerajaan British dan Prancis, berusaha untuk menguasai terusan Suez atas sebab kepentingan ekonomi dengan melakukan kerjasama dengan kerajaan Israel. Terusan Suez penting kerana terusan ini menghubungkan Laut Mediterranean dengan Laut Merah yang terletak di Mesir. Maka terusan ini merupakan satu jalan air buatan manusia yang dapat memendekkan tempoh perjalanan para pedagang dan peneroka antara Eropah dan rantau Asia. Oleh itu, terusan ini sangat penting bagi perdagangan antara bangsa. Satu serangan ketenteraan ke atas negara Mesir, di mana negara Prancis dan British telah berjaya mencapai kesepakatan secara rahsia dengan negara Israel untuk menyerang kerajaan Mesir pada 29 Oktober 1956. Hal ini berlaku apabila British dan Amerika Serikat telah menarik balik bantuan keuangan untuk membiayai empangan Aswan yang penting untuk mengairi pertanian bagi penduduk Mesir. Dapat dilihat juga sikap anti penjajah Barat dalam diri pemimpin Arab, yaitu Gamal Abdel Nasser yang bercita-cita tinggi untuk memerdekakan Arab dan menentang sepenuhnya penguasaan penjajah Barat. Malah beliau turut tidak bergantung sepenuhnya dengan negara Barat. Oleh itu, sifat pro-Barat dalam diri pemimpin Arab telah menaikkan semangat nasionalisme bangsa Arab dalam Perang Suez. Hal ini dapat dibuktikan bahawa sepanjang Perang Suez berlaku, Mesir menunjukkan sikap tidak mudah mengalah dalam menghadapi tiga kuasa besar tersebut. Akhirnya, mereka berjaya mendapatkan terusan Suez. Yang seterusnya adalah kesan analisis keberkesanan ideologi Arab terhadap pihak Arab di dalam Perang Suez 1965. Yang pertama adalah kawalan sepenuhnya ke atas terusan Suez. Perang Suez yang berlaku pada zaman tersebut telah menyaksikan kekalahan kuasa Mesir kepada tiga kuasa besar iaitu British, Israel dan Perancis. Pengaruh British terhadap Mesir juga secara nyata telah tamat kerana Rusia Union telah mengeluarkan arahan mendesak semua negara-negara asing supaya keluar daripada Mesir dan ianya dipatuhi oleh negara tersebut. Mesir dapat merampas semula segala bekalan ketenteraan yang banyak di kawasan terusan Suez.
Mesir telah kehilangan pangkalan tenteranya di Syam al-Shaid yang mengawal jalan masuk ke Teluk Aqaba, sehingga kapal-kapal Israel dapat berlayar dengan mudahnya ke Elat dan terus sampai ke Asia dan Afrika Timur tanpa menggunakan terusan Suez. Pembukaan terusan Suez telah menghidupkan semula ekonomi negara-negara di sekitar Laut Mediterranean dalam kehidupan perdagangan dunia yang sepi sejak penemuan jalan di hujung Afrika iaitu Tanjung Harapan. Bandar-bandar pelabuhan di sekitar Mediterranean seperti Gibraltar dibangunkan sebagai laluan awal umat Islam pada zaman klasik untuk membawa Islam ke Sepanyol yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Bilangan kapal setahun yang melintasi terusan Suez ialah 53 kapal sehari, iaitu 27 kapal daripada utara dan 26 kapal daripada selatan. Manakala syarikat yang menguruskan terusan Suez secara rasmi dinamakan sebagai Syarikat Universal Terusan Maritim Suez, iaitu sebuah syarikat Mesir. Namun kerana keperluan Mesir yang sangat mendesak pada tahun 1875, Kerajaan Mesir Khedive Ismail yang memerintah dari 1863 hingga 1879 telah menjual saham Suez pada November 1875. Saham tersebut telah dibeli oleh Britain dan menyebabkan Britain mempunyai 44% pegangan dalam terusan Suez. Selain itu, antara kesan keberkesanan ideologi Arab nasionalisme ini juga adalah peningkatan sumber daya manusia. Setelah kegigihan dan kerja keras yang ditunjukkan oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, beliau banyak membawa perubahan seperti menasionalisasi terusan Suez dan membangun bendungan Aswan. Dengan adanya pembentukan bendungan Aswan, sumber daya merupakan faktor terpenting dalam melakukan perubahan. Oleh itu juga, mampu untuk menarik investor asing. Hal ini juga berikutan dengan pengambilan tenaga manusia dalam pembentukannya. Dengan adanya pekerja dan tenaga manusia, maka proyek pembangunan akan berjalan dengan begitu lancar. Pembangunan ini juga memerlukan sumber daya manusia yang lebih berkualiti, yang mampu untuk membuat pembangunan secara hemat dan sekaligus mampu untuk meningkatkan lagi sumber ekonomi di Arab pada masa itu. Oleh itu, para sumber daya manusia dikerahkan untuk mencari lebih banyak pengetahuan dan pengalaman ke pelbagai negara dalam menuntut ilmu berkaitan dengan pembangunan. Sebagai contoh, dalam bidang kemahiran teknik, pengetahuan, pelatih tenaga yang berkualiti, dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan pengetahuan. Hal ini sekaligus memberikan kesan positif kepada masyarakat Arab pada masa itu. Dengan meluasnya proyek pembangunan, peningkatan ekonomi negara Arab juga semakin meningkat, serta peluang pekerjaan juga luas bagi masyarakat Arab untuk menjana pendapatan mereka dalam kehidupan seharian. Oleh itu, kesan ideologi Arab nasionalisme yaitu Gamal Abdul Nasir ini mampu untuk memberikan kesan positif seperti pembangunan ekonomi, juga memberikan kesan positif kepada masyarakat dengan adanya peluang yang mampu dimiliki oleh masyarakat menjana pendapatan mereka. Kesan yang seterusnya ialah memberi inspirasi kepada negara Arab yang lainnya. Ideologi Arab nasionalisme selepas Perang Swiss pada tahun 1956 telah memberi inspirasi kepada negara-negara Arab yang lain untuk bangkit melawan penjajah Barat. Selain itu, ideologi Arab nasionalisme juga membuka pandangan negara-negara Arab yang lain bahwa mereka dapat melawan penjajah sekiranya mereka dapat berganding bahu di bawah satu panji perjuangan yang sama, yang didasarkan pada bahasa, budaya, dan kesamaan yang sama untuk mereka memerangi penjajah seperti zaman kegemilangan Kesultanan Utsmaniyah. Seterusnya, kemunculan ideologi Nasirisme selepas Perang Swiss yang bersifat anti-imperialisme dan pembebasan merupakan penolakan yang tegas dalam pemikiran Nasirisme supaya negara-negara yang ditindas, terutamanya negara-negara Arab, untuk bangkit melawan penjajah agar mereka dapat bebas memerintah negara mereka sendiri. Terdapat banyak usaha yang telah dilakukan oleh negara-negara Arab khususnya di Afrika Utara untuk memerdekakan daripada pihak Barat selepas terinspirasi daripada ideologi Nasirisme. Kesimpulannya, penyelidikan sejarah nasionalisme Arab bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemikiran yang mendasari kemunculan nasionalisme Arab dan bagaimana fahaman sekular ini boleh berkembang dalam diri orang Arab yang dahulunya disatukan oleh ikatan agama.
Tambahan pula bagaimana perkembangan gerakan dan cita-cita gerakan nasionalisme Arab pada zaman moden. Kesimpulan dari kajian sejarah ini ialah pemodenan di dunia Arab adalah pelopor kepada kemunculan kebangkitan politik Arab, dan nasionalisme Arab adalah fahaman yang terhasil daripada kesan pemodenan politik. Dalam perkembangan gerakan tersebut, nasionalisme Arab timbul sepenuhnya kerana masalah politik yang dihadapi oleh dunia Arab ketika itu. Nasionalisme Arab hanya benar-benar terserlah apabila ada tekanan politik dari luar yang memaksa nasionalis melakukan sesuatu. Selain itu, anti penjajahan Barat dapat dilihat melalui sikap anti-Inggris daripada Gamal Abdul Nasir sendiri, apabila Gamal Abdul Nasir telah melakukan nasionalisasi terusan Swiss. Dengan ini, dapatlah dilihat bahawa ideologi Arab nasionalisme ini didapati berkesan dalam menyatukan bangsa Arab semasa Perang Swiss 1956. Semangat yang saling bekerja sama dan bersatu telah menyebabkan bangsa Arab sentiasa menyokong Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir walaupun mengalami kekalahan yang teruk semasa Perang Swiss 1956. Kesan analisis keberkesanan ideologi Arab nasionalisme terhadap pihak Arab di dalam Perang Swiss 1956 adalah kawalan sepenuhnya ke atas terusan Swiss yang telah dijadikan penghubung Laut Tengah dengan Laut Merah, dan seterusnya ia telah menghidupkan semula ekonomi negara-negara di sekitar Laut Mediterranean. Bahkan, ideologi Arab nasionalisme selepas Perang Swiss pada tahun 1956 telah memberi inspirasi kepada negara-negara Arab yang lain untuk bangkit melawan penjajah Barat agar mereka boleh mendapatkan kemerdekaan daripada pihak penjajah Barat, yang mana ini telah memberi kesan kepada keberkesanan ideologi nasionalisme Arab tersebut. Sekian, terima kasih.